InsyaAllah. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat datang lah kepada panel-panel kita. Daripada sebelah kiri saya, Madam Mona, kemudian Sister Adilah, dan ujung sekali Brother Anwar, InsyaAllah. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Luqman, kawan-kawan panggil Luksu, dia boleh panggil Luqman. Marine Science second year. InsyaAllah, seperti yang anda semua ketahui, tajuk kita pada petang ni ialah seronok yang kahwin. Cerita dah. Kahwin semasa belajar. Okey, kahwin semasa belajar. Mungkin tajuk ni nampak macam klise untuk student-student UA, tapi sebenarnya dia macam lebih kurang pada post BMC. Maksudnya kita ada BMC sebelum ni, dan sebelumnya juga Sembang Santai bertajuk Aku Pencinta Wanita. Jadi benda ni, isu ni tak habis lagi ni. Ada lagi. Kahwin semasa belajar. Jadi kita ada jemputan yang khas, Madam Mona dan juga mysterious guest. Mysterious guest bukannya si Sadilah Brother Anwar, tapi adik kecil kita ni, Brother Aryan ni. Misteri ni. Okay. Okay, sebelum tu sesi ini akan berakhir dalam 1:45. Kemudian kita akan buka Q&A session. Jadi kepada para pelajar, kawan-kawan yang nak tanya soalan boleh prepare sekarang. Dan bolehlah jemput lagi kawan-kawan yang lain kan. Mungkin tengok brother macam tak berminat sister semua. Okay, insyaAllah saya mulakan dengan soalan yang pertama untuk Madam Mona lah. Untuk Madam Mona. Okay, soalannya seperti yang saya dengar tadi, Madam Mona cakap Madam berkahwin selepas bekerja. Okay, Madam kan? Jadi pada zaman Madam muda dululah, adakah isu Madam masih muda adakah isu kahwin semasa belajar ni atau kahwin awal ni merupakan satu kebiasaan, dan apa persepsi masyarakat terhadap anak muda yang berkahwin awal pada zaman sekarang berbanding zaman dahulu? Do I need to use this? Can you hear me? No. Not enough, isn't it? No. Tak payahlah. Tak dengar dia pakai okey. Muas. I think I will sound too loud. Okay. Oh, okay. Assalamualaikum to all of you. It's sad that there are not more brothers here. Actually, they should be listening to it. Okay? Because it involves them normally. Right? Because normally it's the guys who propose first, then the ladies. So they know, they should know about what they are expecting. Okay, I'll perfect something there. Please allow me to speak in English, okay? Right, in the olden days, women did not have very much choice. Either they did not go through higher education, or they did not go to any schools at all. So it was the norm, and culturally it was accepted for girls to marry at a very young age. And they remain as housemakers, take care of the family. Okay? But, so perception is, it was accepted at that time. But now, perhaps it's a little bit different because women are given equal opportunities to further their studies. Alright? So they also have ambitions to achieve a certain success that they want in their life. Right? So, in some countries, in fact, tying the knot while studying is considered as culturally unacceptable. Parents would expect their children to finish their studies first, have enough financial independence before you settle down. Right? So, I think that's about it. Itu sedikit penjelasan serba ringkas daripada Madam. Pada zaman dulu mungkin mudah bagi sister kan, sebab pada zaman dahulu pendidikan untuk kaum wanita ni kurang ditekankan. Jadi perkahwinan pada usia yang awal tu mudahlah bagi dia orang. Tapi pada zaman sekarang ni macam Madam cakap lah kan, sebab wanita ingin menyambungkan pelajaran, jadi kahwin awal tu menjadi satu isu kan. Okey, untuk soalan kedua, saya ingin bertanya kepada Brother Anwar. Brother Anwar, orang yang banyak pengalaman kan. Kita ni budak-budak je, jangan risau. Okey, untuk Brother Anwar, berkahwin ni dikatakan
berkahwin ni menyempurnakan agama, betul tak? Menyempurnakan agama. Okey, itu soalannya. Selaku orang yang ada pengalaman lah, boleh tak Brother Anwar cerita sikit pengalaman detik, detik-detik romantik sikit, detik bertemu dengan isteri kan. Kemudian kalau ada cerita macam mana nak approach ke apa ke, boleh cerita lah. Okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik yang romantik. Bagi saya memang saya rasa detik pertemuan saya dengan isteri saya agak romantik. Rasa boleh buat novel. Okey, saya start kenal dengan isteri saya masa saya start masuk UIA Kuantan ni. Masa tu, masa first year, saya dengan dia ditakdirkan satu grup dalam lab. Lepas tu, masa tu hanya kenal sebagai kawan biasalah. Masa tu kenal dia seorang yang pemalu. Masa tu dia pakai purdah. Sebab apa, lepas ni sebab saya cakap pakai purdah sebab lepas ni adalah masa second year tu, second sem dia tak pakai purdah atas sebab tertentu lah. Kemudian masa tu kenal biasa, tak ada apa-apa. Okay. Ada satu kisah, ada satu hari tu saya tak datang lab. Okay, saya tak datang lab petang tu. Malam tu saya terserempak dengan dia. Lepas tu dia pun tanya dekat saya, Anwar, kenapa awak tak datang lab petang tadi? Awak okey ke tak? Lepas tu saya pun sebelum ni tak pernah ada orang pun yang tanya saya macam tu. Kalau saya tak datang ke live pun tak ada orang tanya pun. Ni kan lagi perempuan kan. Saya pun rasa dia ni concern kat saya ni. Ya, lelaki memang cepat perasan kan. Walaupun padahal perempuan ni dia tanya mungkin sebab kawan ke. Tapi saya pun memang cepat perasan. Jadi saya pun masa tu saya tak datang lab sebab sakit lah. Ada sikit sakit. Lepas tu dia tanya macam tu, sakit tu jadi hilang. Jadi macam lega sikit kan. Lepas tu okey, setakat tu dia tanya, setakat tu. Lepas tu saya jawab saya tak sihat kan. Lepas tu macam perbualan terhenti sekejap. Lepas tu dia pun jalan. Dia macam rushing, tak tahu gimana. Lepas tu sampai kat situ. Lepas tu habis sem pertama, masuk sem baru, masuk sem kedua. Saya start kenal dia masa pertengahan sem kedua tu. Ada satu kisah juga macam mana saya boleh serius dengan dia. Saya sebenarnya dah macam ada hatilah dengan dia, tapi disebabkan kisah ni dia jadi bagi saya peluang untuk saya approach dia. Ada satu hari tu dia sewa kereta saya. Kemudian masa nak pulang kereta tu, masa bagi kunci kereta saya bagi kat orang lain, kat kawan dia lah masa tu. Tapi masa pulang dia yang bagi kunci tu balik kat saya. Lepas tu saya pun dia macam tanya saya macam-macam, macam dia dah kenal saya. Sebelum tu masa sem pertama tadi dia pakai purdah kan. Masa masuk sem kedua dia tak pakai purdah. Jadi saya tak kenal. Dia ni kenapa tanya macam borak dengan saya ni macam dah lama kenal. Saya pun jawab je lah. Walaupun macam blur-blur kan siapa dia ni. Lepas tu dia pun dah pergi. Lepas tu saya check kereta saya, tengok ada barang tinggal ke apa-apa. Lepas tu tengok ada sebuah buku. Sebuah buku tertinggal. Lepas tu saya pun rasa dia punya kot. Rasa nak belit buku tu, nak tengok nama siapa ni, nak kenal kan. Tapi macam nak cepat terus bagi dekat dia buku tu. Lepas tu sampai kat situ je. Dia pun macam malu-malu. Okay. Lepas tu tak silap saya, malam tu saya terus mesej balik orang yang minta nak sewa kereta tu.
saya tanya, siapa yang drive kereta saya tadi tu? Lepas tu dia cakap dia. Lepas tu masa tu ada perbualan dengan, sebelum tu ada perbualan dengan kawan. Macam saya baru tahu, baru terperasan ada seorang classmate saya daripada SEM 1 dulu dia pakai budah, lepas tu SEM kedua dia tak pakai budah. Lepas tu saya pun daripada situ, sebab tu saya tanya dia untuk kepastian lah. Sejak daripada tu saya start approach dia lah. Start daripada situ. Kemudian saya terus kenal dalam sebulan macam tu, saya terus call ayah dia. Sebulan je saya call ayah dia, saya prepare nak cakap apa dengan ayah dia, tulis panjang-panjang dalam kertas kan. Tapi bila call tu ayah dia tanya sikit je. Lepas tu terus dia macam terima. Apa yang saya tulis tu saya tak cakap pun. Satu benda pun saya tak cakap dekat ayah dia. Nak yakinkan ayah dia kan. Tapi ayah dia terus terima. Begitu mudah apa urusan tu. Kemudian lepas daripada tu saya pergi merisik. Saya orang Melaka, dia Penang. Dekat Melaka dia ada seorang bapa saudara. Lepas tu merisik tu sebab baru merisik kan, nak pergi Penang jauh sangat. Jadi saya ajak family saya datang rumah pak saudara dia dekat Melaka. Kemudian bincang-bincang, terus bagi cincin tanda lah. Kemudian berapa minggu lepas tu, 1 hari bulan 5, kenal dalam pertengahan bulan 4. Bulan 4 ataupun hujung bulan 3 macam tu lah. Bulan 5 terus pergi Penang. Sebelum tu belum habis exam final lagi, masa second year tu. Kemudian pergi Penang untuk meminang lah. Masuk Minang, terus letakkan tarikh 6 hari bulan 6. 6 hari bulan 6 tu seminggu selepas saya habis exam final masa second year. Jadi ada yang kawan-kawan yang tak habis exam pun lagi. Memang begitu cepat lah. Lepas tu 6 hari bulan 6 tu sebenarnya tak jadi, nak extend seminggu. Sebab dekat Penang ni diorang tak biasa, dalam satu kampung tu ada banyak majlis kahwin. Kebetulan masa 6 hari bulan 6 tu ada majlis lain. Jadi diorang nak extend, nak bincang untuk extend seminggu. Saya rasa macam lamanya seminggu kan. Walaupun sekejap tapi rasa macam lama. Lepas tu bincang extend sehari je. Jadi 7 hari bulan 6. Jadi rasa setakat tu lah detik pertemuan saya. Sangat ringkas, sangat cepat, sangat mudah. InsyaAllah. Okey, sedikit tips untuk lelaki lah, sebab saya sebagai lelaki kan. Kalau kita nak approach orang tu, nak approach seorang perempuan kan, kita kena berani lah terus jumpa ataupun kontak mak ayah dia. Kalau ada jodoh, insya-Allah kan. Kalau Allah mudahkan. Kalau belum sampai jodoh tu mungkin belum masa ataupun mungkin dia bukan jodoh kita. Macam saya, dia sangat mudah. Memang dia jodoh saya. Jadi dan untuk lelaki juga dia kena sedialah, bersedia dari segi mental, dari segi sebelum nak kahwin ni kan. Maknanya kita dah sedia segala apa pun yang akan terjadi masa lepas kahwin ni, kita dah bersedia dah. Maknanya kalau ada ujian lepas kahwin ni, kita tak cepat mengelabah. Maknanya kita boleh hadapi ujian tu dengan lebih tenang lah. InsyaAllah. Okay. Dan jangan rasa perkahwinan ni suatu yang seronok. Perkahwinan memang akan ada banyak ujian. Dengan ujian tu yang akan buat kita lebih matang, insyaAllah. Okay. InsyaAllah, terima kasih kepada Brother Anwar atas penceritaan detik-detik pertemuan ya. Okey,
Kalau nak kata Brother Anwar ada kereta sewa, saya pun ada kereta sewa kan. tapi sebab ni saya tutup lah sewa kereta. Okey. Untuk soalan yang ketiga, selalunya pernah tak sahabat-sahabat sekalian pernah tak mengalami satu pengalaman, contohlah katakan kalau mungkinlah abang kita nak kahwin kan, tapi abang kita masih belajar kan. Pernah tak kita dengar satu macam kata-kata daripada makcik-makcik kita kat kampung, dia kata belajarlah dulu kan sampai habis kan, belajar bercari kerja, kadang bagi makan bini makan apa? Makan pasir. Bagaimana itulah. Jadi satu persoalan yang timbul kan, kalau makcik-makcik ni cakap macam ni, tapi sebenarnya dia orang tak pernah ada pengalaman. Jadi sekarang ni sebelah saya ni ada seorang lecturer parenting. Jadi saya ingin bertanya pendapat Madam Mona, apakah maksudnya betul tak apa kata-kata orang-orang ni, dan apa sepatutnya persediaan yang perlu dilakukan sebagai seorang pelajar untuk berumah tangga. Contoh dari segi kewangan ke, restu berapa ke, kematangan ke. Maksudnya daripada pandangan Dr. Madam Mona lah. Sure. I think there's no way we can say whether you should or you should not marry when you are still studying. In fact, I did check up in Google and check whether what the experts say about studying while marrying while studying. Right? No one can give me an answer for it, a satisfactory answer. Like Brother Anwar said, it depends on you whether you are prepared mentally, physically, mentally as well as emotionally and financially, of course. Yeah, it depends on you. If you're mature enough to carry the heavy responsibilities, then by all means, go and discuss with your parents and go ahead with your plans. Right? What was it again just now? The question? Oh, the factors you need to consider before you marry. Okay. First and foremost, I think you must be, like I said just now, you must be mature enough to carry the responsibilities, and you must know what your responsibility is as a husband later and as a wife also, right? And then you need to ask a few questions, right? For example, are you able to focus on your education once you're married? Will it pose any problems to you or not in terms of time management? And in cases where, what if you plan to have children, or you accidentally had a child when you're studying? What are the repercussions, you know? Alright, you have to think about all those. And also financial means. Are you financially able to support yourself and your spouse? And also expectation. Does the wife expect the husband to provide for her while you're still studying? As you know, you're financially tight when you're studying, right? Both of you might still be on loan. Maybe you want to consider factors like one of you has some side income or would like to work while you're studying, things like that. Alright? So, it's not like you can depend on your husband entirely to support you financially. Alright? Because both of you are studying. And then your openness with your family. Like Brother Anwar just now he said, he was very sure with his feelings and what he was doing. So he became, he had the courage to go and call up the father. I know it's not very easy. I'm sure you have had sleepless nights, right? Thinking about what to say, you know, but eventually the script did not work, right? You plan to say so many things, and Alhamdulillah, Allah made it easy for you. You talk a little bit, and the father was convinced and accept you. Okay, maybe he heard, has he seen you before that? Not yet. Maybe he heard your maturity in the way you speak. Alright? Sometimes we can see, we can hear actually. We don't have to see the person. We can know from the way the words and the things that the person say, we can know whether they're mature or not. And whether they're serious and sincere or not. Okay, so these are the 4 things, some of the things you have to consider before you take the big leap in your life. Thank you.
masih pada media muda. Jadi keberanian tu penting lah. Keberanian tu penting, persediaan tu penting. Kita nak berbalik kepada saya berminat juga untuk mengetahui pengalaman daripada si ibu kepada Aryan Comel. Jadi nak tanya kepada Sister Adilah. Ada orang kata kahwin masa belajar ni memberi kesan pada akademik, dan ada yang kata bila kahwin ni lagi booster kan, lagi semangat kan. Jadi nak dengarlah pandangan Sister macam mana. Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ada kesan ketat terhadap akademik tu memang ada lah kan. Kalau bagi dari sudut pengalaman saya sendiri, kahwin masa belajar, lepas kahwin prestasi dalam akademik lagi meningkat kan. Bukan meningkat sikit, meningkat banyak. Dia banyak sebab sebenarnya. Macam yang saya perasan lah, lepas kahwin bila dalam kelas tu lagi fokus kan. Macam sebabnya sebab suami juga dia yang ajak macam kena fokus dalam kelas kan. Sejak tu lah, sejak kahwin tu memang bagi 100% fokus dalam kelas. Lepas tu orang cakap, biasanya orang kata bila dah kahwin ni banyak sangat tanggungjawab kan, sampai tak boleh nak bagi fokus dalam kelas kan. Tapi sebenarnya lebih banyak tanggungjawab dalam rumah tangga tu yang membuatkan fikiran kita lebih mecek. Maksudnya kita, corak pemikiran kita tu lebih matang. Bila dari sudut saya sendiri kan, bila saya masuk kelas tu saya dah mindset dah, masuk kelas kena fokus. Lepas tu matlamat kenapa kena belajar sungguh-sungguh, kenapa kena fokus dalam kelas tu lebih jelas kan. Lepas tu bila dah banyak tanggungjawab, lagi macam mana nak kena uruskan, saya fikir macam waktu kelas adalah waktu yang paling mustahak sekali untuk saya fokus dalam kelas. Sebabnya waktu lain dah sibuk kan, sibuk nak uruskan rumah, nak sibuk uruskan suami. Bila dah ada anak, uruskan anak lagi kan. Kira waktu kelas tu lah satu-satunya waktu yang paling kena fokus sekali. Lepas tu secara tak langsung bila dah ada banyak kerja kan, jadi kita pun jadi dapat didik kita tentang kepentingan masa lah. Lepas tu bila dah kahwin ni dapat study sama-sama. Macam sebab dah sama course, sama kelas pula tu kan. Bila seorang tak faham, seorang lagi faham, so yang faham tu dapat explain dekat tak faham kan. Lepas tu untuk elakkan daripada dua-dua orang tak faham, kena fokus dalam kelas lah. Jadi secara tak langsung terus fokus dalam kelas sebab tak membagi ada dua orang tak faham kan. Lepas tu cara belajar suami isteri ni tak sama. Macam perempuan ni dia biasanya lah, perempuan dia lambat sikit faham, lelaki ni dia cepat sikit tangkap kan. Lepas tu kalau saya sendiri, bila study tu kena baca lama-lama, kena renung, kena hadam baru faham kan. Kalau macam dia kalau dia fokus sekali dia boleh faham kan. So bila saya lambat, dia cepat, jadi belajar tu lebih efektif lah bagi saya. Macam dia boleh explain kan. Lepas tu bila dia belajar sama-sama, masa belajar pun sama, jadi markah kita orang pun lebih kurang sama je. Macam beza 1-2 markah je dengan dia kan. Kadang saya lebih, kadang dia lebih. Jadi saya tak langsung jadi persaingan lah kat situ kan. Suami isteri bersaing dalam belajar. Mestilah suami mesti tak mau kalah dengan isteri kan. Macam saya pun mesti tak mau kalah dengan dia, sebab dah study sungguh kan. Lepas tu macam mana? Lepas tu kita macam kalau siapa yang pointer dia lagi tinggi dapat reward lah, hadiah kan. Dapat hadiah kalau dia pointer dia tinggi.
bagi adik dia. Kalau pointer saya tinggi, dia bagi adik saya. Lepas tu sebenarnya bergantung pada diri sendiri. Kalau sebelum kahwin kita malas, lepas kahwin pun sama juga kalau kita tak berubah. Kahwin ke tak kahwin ke sebenarnya bergantung lah. Bergantung pada diri kita sendiri, tu je. Lepas tu bila dah belajar, bila dah kahwin, dapat discuss sama-sama kan. Kadang-kadang nak jalan, on the way jalan nak pergi motor pun, kalau tak faham kan, tanya suami. Kata, tadi belajar tadi konsep ni tak faham kan. Lepas tu tanya dia, masa on the way jalan tu tanya dia, jangan buang masa. Kadang dalam kereta nak keluar pergi mana-mana kan, nak pergi Giant ke kan. Kalau ada teringat benda tak faham, tu pun tengah-tengok notes ke, boleh bincang. Macam tu lah. Kira kahwin ni banyak sangatlah advantage untuk akademik, untuk improvekan akademik kita. Tu je lah. Terima kasih. Terima kasih pada Sister Adila. Saya ingatkan tadi bila dia kata ada kesan pada akademik, yang ke pointer turun ke kan, rupanya pointer meningkat kan. Jadi satu yang terkejut lah juga kan. Sebenarnya ingatkan benda tu macam mitos je kan, orang nak cerita, kita pun ya betul lah tu. Tapi benda tu betul, berlaku. Dan memang benda tu terjadi pun. Dah terbukti memang Sister Adila dengan Brother Anwar bersaing kan, bersaing. Jadi ada kebaikan lah kurang-kurangnya yang kita nampak bila berkahwin waktu belajar ni. Jadi ada satu soalan yang terlintas kat fikiran nak tanya pada Brother Anwar. Ada sahabat saya tu, dia bagi WhatsApp kan, dia nak survey. Dia survey dia tentang nikah khitbah, nikah gantungan. Dan satu soalan dia kata, setuju atau tidak nikah ini mampu menjaga kita daripada maksiat. Okey. Satu. Jadi soalan saya, boleh tak terang sikit apa perbezaan pada diri Brother Anwar sebelum dan selepas nikah? Maksudnya pada perlakuan, pada hubungan sama member kan, dengan kawan-kawan. Jadi boleh cerita sikit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tadi, soalan yang pertama atau yang kedua? Ada dua soalan. Pasal nikah khitbah ke? Sebenarnya mau pada nikah je lah, tak mesti Okey, kalau pasal nikah khitbah, bagi pendapat saya lah, kalau dia sesuai untuk orang yang berhubung jarak jauh. Macam saya dulu pernah terlintas nak nikah gantung je, sebab rasa macam untuk dapat kita jaga ni lah, sebab masih belajar lagi. Jadi tak dapat nak bagi nafkah sebab belajar lah. Tapi bila saya fikir balik, lebih baik kita nikah terus kan. Lagipun saya dah set saya punya ni, maknanya saya punya financial, macam mana, apa saya nak buat lepas kahwin. Daripada situ saya yakinlah, maknanya terus nikah biasalah daripada nikah khitbah. Jadi bila kita sebelum bernikah, sebelum kahwin dengan selepas kahwin, memang banyak perubahan dekat diri saya. Kalau dulu saya seorang yang panas baran, saya memang panas baran, orang Melaka, dan keturunan pun memang seorang yang panas baran. Lepas kahwin ni, kahwin dengan seorang isteri yang lemah lembut kan. Lepas tu bila dalam rumah tangga ni banyak ujian, lepas tu banyak buat kita berfikir. Sebenarnya lelaki dengan perempuan ni dua-dua ada ego. Sebabkan ego tu, rumah tangga jadi terumbang-ambing, tak okey lah. Maknanya dua-dua, lelaki dengan perempuan, kena turunkan ego dia. Macam saya cuba juga turunkan ego. Bila dia marah saya ke, ataupun ada benda saya tak suka apa yang dia buat, jadi mungkin saya banyak belajar bersabar untuk nak kurangkan panas baran tu. Tapi Alhamdulillah, sekarang saya dapat kurangkan lah. Memang banyak perubahan dari situ. Dan perubahan dari segi cara kita berfikir, macam belajar pun, macam dulu saya, sebelum saya berkahwin dengan dia, banyak juga saya punya ujian, dan menyebabkan pelajaran saya terganggu lah. Bila dah berkahwin tu, benda yang saya perlu fikir sebelum kahwin tu, saya dah tak fikir lah.
Jadi saya lebih fokus dan belajar ni bagi saya suatu yang mudah. Tak ada banyak halangan. Cuma untuk kita ni sangat penting untuk kita manage masa kita supaya apa yang kita buat tu bagi manfaat untuk kita. Elakkan daripada kita buat benda yang tak berfaedah. Macam saya memang dari dulu tidak ketagih dengan games. Sebab ramai brother ni, ramai brother memang ramai yang suka main games. Kadang sampai tak tidur, pergi kelas lambat semua. Dari pandangan banyak yang saya tengok dari kawan-kawan lah. Alhamdulillah saya tak ketagih dengan games. Jadi kita boleh buat banyak benda lain yang lebih berfaedah lagi. Kemudian bagi saya banyak perubahan yang positif lah. Daripada negatif banyak pergi ke positif. Okey. Terima kasih kepada Brother Anwar. Okey, ini mungkin soalan daripada saya yang terakhir kepada Madam Mona. Daripada pengalaman saya sendiri, kalau brothers, daripada pihak brother ni banyak Brother Anwar dah terangkan. Daripada segi halangan, persediaan. Daripada pihak sister ni, daripada pengalaman saya lah, kadang-kadang orang perempuan ni dia nak kahwin tau. Dia nak kahwin, umur dah 28 lah kan, nak kahwin. Tapi masalah dia bukan ayah dia, masalah mak dia kan. Mak dia macam mau nak anak dia, anak perempuan dia kan, mungkin further studies ke, mungkin ada kerjaya sendiri ke. Jadi tu first soalan lah. Saya tanya Madam, apa pandangan Madam terhadap ibu bapa macam ni, Soalan yang kedua saya nak tanya, kalau ada lah antara kita ni kan, ada rasanya yang nak berkahwin kan, jadi apa suggestion Madam, apa saranan Madam, apa yang perlu dia orang lakukan? Mungkin dari segi persediaan dah terangkan daripada Anwar. Mungkin apa lagi yang Madam rasa perlu dia orang buat untuk berkahwin, insyaAllah. Okay, I'll try to answer the first question and the second as best as I can, okay? Regarding the first question, you're 28 years old, you are ready to marry, but you have obstacles from your mother. I don't think your mother would. I think most mothers would want their children to marry as soon as possible, especially if they have found the right spouse. I mean, the guy is financially stable, he's religious, and he fits the criteria of a good son-in-law, right? So I don't think I think most mothers would be most eager to marry off the daughter as soon as possible, alright? But in case if you face obstacles, there are some cases where one of your parents disagree with your choice, alright? You have to be patient. You must never go against your parents actually, yeah, because their blessings is very important to enable that, to make sure that your marriage will last and your marriage will be blessed. Alright, this is something we have to take seriously actually. Blessings from the parent may seem trivial, but it is very important actually. Right? If you have to wait a little bit longer to convince your parents, then why not? Wait a little bit longer. It is worth it for you to wait. In the meantime, you must prove to them that this person that you wish to marry is your right choice, and he should be made as the family's son-in-law. Alright? And regarding the second question, my advice, well, I don't really have much experience. I did not get married when I was an undergraduate. I only got married, had a child, and then went back to study again. Okay, so when you are married and you have a family, especially children, then that would be a real challenge actually. Emotionally, physically, financially also. But in my case, it was not so financial because my husband was already working. Alright? Now, advice, yeah? Let me see. You have to be mature and ready to take up the responsibilities. So you have to ask yourself, why do I want to marry? Alright?
why do one want to marry, and what else? Suddenly I'm lost for words. My battery must be low up here. All right. You have to ask yourself whether you have really found the partner that it fits the criteria of the kind of person you want to live with. Right. So you have to do some background check. You have to ask perhaps your friends, or get to know his family or her family. All right. And you have to discuss seriously with each other actually. What are your expectations after you marry? Things like, where are you going to live? Can we afford to rent a house? Or are we going to live in separate mahallas and meet somewhere? Okay, I do not know about that. And then you also have to discuss whether you want to delay pregnancy or just let nature take its course. Alright, if you plan to delay, then you have to go and get some advice from the doctors perhaps, because nowadays there are ways to delay or to prevent pregnancy, alright, both from the girl side as well as the guy side, alright. And other than that, what else? I think if all these criteria were met, then I guess you can proceed with the marriage, okay? Because on the last note, ultimately, if it's what the couple wants, there's a way to make it work. Like in the case of Sister Adila and Brother Anwar. Okay, they were very sure. They were sure of each other. They were sure that they can overcome all those obstacles. They're mature enough to make decisions, wise decisions. They feel they can study and marry. So why not? Alright? So it ultimately depends on the couples themselves. Okay, thank you. Thank you, Madam. Jadi itu ialah sedikit perkongsian daripada seorang yang berpengalaman, kan, Madam Mona, yang mengajar parenting dan sudah berkahwin pada anak 3 sons, right? 3 sons. And daripada sahabat-sahabat kita sendiri yang masih belajar dan sudah pun berkahwin dan dah ada baby Aryan pun. Jadi sebelum kita akhiri, saya nak buka pada sesi Q&A. Ada di sini yang ingin bertanya soalan? Okey, silakan. Dan terutamanya ibu. Sebab setahu saya kalau mak dengan anak sulung perempuan ni dia macam susah sikit kan. Okey. Yang kedua saya segan sekali tanya, tapi saya tanya je. Saya ada dengar daripada pakar motivasi Dr. Ruya. Dia kata kalau saya ulang balik dia punya dialog, dia kata istikharah dah 10 bulan sekali calon pun, kalau lah Allah takdirkan si A dengan si B, maka dia akan bertemu. Dan Allah akan bagi satu naluri untuk A dan B ni, naluri yang orang lain tak tahu, tak dapat rasa kecuali 2 orang ni. So saya tanya kepada kedua-duanya. Bismillah. Untuk soalan pertama kan tanya reaksi ibu sejujurnya awal-awal tu memang cabaran yang sangat besar lah untuk saya kan. Sebab mak dengan anak sulung, saya dengan mak memang rapat sangat-sangat. Lepas tu bila dia tahu saya nak kahwin, dia memang menangis lah. Dia menangis tak tahu berapa lama. Rasa seminggu lebih, 2 minggu lebih, sebulan kot. Tahulah kan, sedih kan. Lepas tu tapi Abah dia banyak pujuk mak, cakap jodoh anak kita dah sampai semua kan. Lepas tu cakaplah pujuklah mak sebenarnya dia risau kita stop study je.
Lepas tu saya pun pujuk mak cakap yang kata dia suka study kan, suka belajar. Jadi kalau kahwin pun memang takkan berhenti belajar lah sampai habis kan. Lepas tu mak pun dia takut sebab dia tengok dekat kampung perempuan ni bila kahwin tu dia berhenti belajar. Jadi dia takut tu je. Sebab dia dah membesarkan kita kan, mendidik kita semata-mata nak tengok kita berjaya kan. Lepas tu dia takut kita kahwin nanti kita tak belajar dah ni kan. So dia memang sedih sangat tu, saya pujuk lah dia. Pujuk, pasal abah pun pujuk kan. Pasal lama-lama dia okey. Tapi yang paling sedihnya masa nak akad nikah tu, dia sampai tak boleh tengok saya langsung. Dia sedih sangat. Tapi lepas kahwin tu dia lah yang paling excited. Dia memang seronok sangat dapat menantu, seronok sangat dengan kenduri semua kan. Lepas tu semua okey. Yang penting kita kena banyak doa lah, banyak solat hajat, minta mudahkan semualah. Daripada awal-awal mak saya macam tak okey, lepas tu dah kahwin, dah akad nikah, dia terus okey. Lepas tu yang kedua pasal istikharah kan. Saya sejak sekolah memang setiap kali semayang mesti buat solat istikharah. Memang jadi amalan dah. Minta Allah mudahkan, bukan mudahkan jodoh je, mudahkan semua benda lah. Dalam sudut study, dalam sudut urusan lain pun sama lah. Memang saya selalu buat istikharah. Lepas tu lepas kenal dengan Anwar ni kan, masa first year tu, macam saya tengok dia rasa lain tau. Tapi tak fikir apa-apa pun. Sebab yelah tak kenal dia kan. Sebab dah second year baru ni kan. Dah sampai beberapa bulan kan baru kenal. Lepas tu macam tak fikir apa-apa. Tapi macam pelik asal aku ni rasa macam suka je kat dia kan. Rasa macam lain dengan dia ni. Padahal tak kenal apa-apa dah, tak pernah tegur apa-apa kan. Lepas tu rupa-rupanya jodoh. Lepas tu sebelum tu memang macam ada mimpi dia, saya dalam kesusahan, lepas tu dia datang bagi pertolongan macam tu. Pernah mimpi macam tu banyak kali kan. Tapi masa tak fikir apa-apa pun, kata mimpi je kan. Rupanya Allah nak bagi sign kata tu jodoh. Lepas tu bila dia approach, yakin dah ada istikharah lah. Kata Allah dah bagi ni kan, mungkin ni lah jodoh aku. Lepas tu dia approach tu, mula macam tak boleh terima. Lepas tu bila buat istikharah lagi, Allah bagi keyakinan kat hati kan. Tu yang boleh terima dia. Itulah. Jangan berhenti berharap kat Allah, banyakkan doa tu je. Ya soalan. Anu. Oh. Okey, jawab. Pasal apa istikharah dengan istikharah? Saya tahu shift tu kan. Okey, masa yang saya cerita tadi nampak macam senang kan. Tapi sebenarnya banyak juga halangan. Macam saya approach dia bukan terima pun lagi. Tapi saya banyak kali try. Daripada dia tak terima, sampai dia terpaksa block saya dekat phone, block saya dekat Facebook. Lepas tu last nak kata memang jodoh. Akhirnya macam dia pun bila saya try sekali lagi dan dia pun terima. Macam itulah. Okey. Lagi soalan? Sebenarnya saya suka point Madam Mona tadi, parents blessing kan, restu ibu bapa. Saya suka point tu sebab kita tengok kebanyakan daripada orang muda kita yang kahwin ni, bila kata kes kahwin lari lah kena. Kahwin lari memang ada wujud. Sebab saya pernah kawan tunjuk kan, kes kahwin lari kat Thailand tu banyak.
Kan sampai dia pun ada nombor telefon kan, orang yang agent tu. Jadi kalau boleh nak minta boleh lah, saya ada. Jadi parents blessing tu penting lah kan. Macam tadi sister Adilah cakap, dia pujuk ibu dia, pujuk. Sebab kita perlukan restu ibu bapa tu kan. Jadi insyaAllah ada lagi soalan? Sila Abang Muaz. Okey. Nak tanya pendapat siapa nak cakap So mungkin bagi saya mewakili saya dan orang lain kot. Mungkin macam saya sini, saya enjoy zaman bujang saya tau. Tak fikir pun nak cari lagi. Laki tu memang ada, insting tu ada. Tapi bila kita lepak dengan member ni, kita sayang member daripada orang lain. Okay. Bukan gay. Okay. So pendapat madam ke siapa kan. So macam mana kalau lelaki yang jenis yang dia tak ada fikir pun kahwin, dia enjoy like. Sampai tu masa, orang dah kahwin, baru aku nak kahwin. Benda ni okey ke tak okey? Mungkin dia terkena pada Soalan untuk Madam Modal. Madam Modal kot. Dah ada anak perempuan tak ada kan? No, right. You asked me that the last time. Okay. Alright, maybe it's not time for you to think about settling down yet and you're still enjoying your life. But the fact that you are thinking about that one day you want to marry makes you a very normal male. Right? Yeah, marriage is not something that happens overnight. That is something that you have to think about. It's not like wham bang, the Cupid's arrow hit and then wow, I fell in love and I want to marry the next day. It's not. It's a subtle kind of feeling. It sort of creeps into you slowly. This is Allah's work. We do not know. Why is it that we love somebody but we don't fall in love with other people? I mean, we can't be falling in love with everyone. We cannot be marrying everyone, right? So like in their case, I guess his perseverance was fruitful. He did not give up because he was sure this is the woman that I want to marry. Alright? So he did not give up. So my advice is, if you want someone badly and you feel that this is your soulmate, you must be patient and you must find ways to win their hearts. It goes for the ladies too. I mean, it's not wrong for the ladies to approach the guys if they are interested. Right? It has been done before in the past, but of course, girls are more shy than boys, and they expect the boys to do the first move. Okay, don't worry so much, Muaz, if you are not ready to be married yet. Yeah, perhaps you are the kind who wants to have everything first, you know, financial stability, and then more knowledge on how to become a better friend, a better husband later on. You know, you want to be prepared maybe. Right? So, but it will come sooner or later, because once your friends start to marry one by one and you feel that they have less time for you, you will be left on your own, and that's the time when you will start seeking for a partner. Frankly speaking, I think the best time for you to find a partner is when you're studying, you know, because you have a wide selection of people of the same status with you, same educational background and all those kind of things. Once you move out of the university, you'll be working, and it's not that easy to find your soulmate actually. But it all depends also on your jodoh lah, like people say. Yeah? Some people, just because you meet each other when you're studying does not mean you have to marry while you're studying. You can always plan to know each other first during the study period, and later on when you have graduated, you can marry. Alright? It depends on the individual. So Muaz, I wish you all the best. Okay, may you find a very religious, beautiful young lady. Okay, thank you kepada Muaz. Bersemangat beliau. Okay, ada lagi soalan sebelum kita tutup daripada sahabat Brother Safwan? Ada soalan? Ada? Orang-orang yang sudah berkahwin. Sister? Tanya sebelum ni, takut menyesal kan ni. Aku enjoy sama muda. Jangan segan, waktu ni tanya pun. Ada? Okey. Ni bukan kelas tau. Sebagai seorang suami, lelaki lebih banyak financial tu kena kuat lah, lelaki yang bertanggungjawab kan. So macam mana Brother Anwar uruskan dia? Terima kasih soalan.
macam mana saya menstabilkan financial saya. Sebenarnya saya start untuk mencari duit sendiri dia sejak CFS masuk CFS lepas SPM lah, senang cerita kan. Kita lelaki ni, saya lah, tak tahu orang lain, dia rasa macam tak nak mak ayah dia tanggung dia lagi. Dia rasa macam nak berdikari sendiri. Tapi kita masih belajar kan. Tapi bila mak ayah tanya, ada duit tak? Lepas tu kita cakap, ada cukup. Ada dapat duit. Kita ada dapat daripada ada beasiswa, ada mungkin pinjaman kan. Maknanya daripada duit tu lah kita cakap ada tu. Maknanya kita tak nak mak ayah kita tanggung kita lagi. Lepas tu saya start berniaga secara serius lah sejak masuk sini lah. Masa CFS tu nak sangat berniaga, tapi tengok orang berniaga, sangat rasa nak berniaga, tapi tak tahu, hati tak terbuka lagi kot. Tapi saya memang minat berniaga daripada dulu lah. Sebab family semua background berniaga. Jadi perniagaan tu macam jadi dah biasa kan, dah biasa. Sebab sebelum ni saya bekerja tolong dekat pakcik saya. Rasa macam kita nak berniaga sendirilah daripada bekerja dengan orang. Lepas tu start masuk sini, saya jual macam-macam. Saya dulu duduk tabari. Kalau siapa yang sempat dengan saya, kawan-kawan saya semua tahu lah apa yang saya jual kan. Macam-macam, roti, keropok. Saya senyap-senyap bawa dapur sendiri dekat dalam bilik. Lepas tu saya masak sendiri. Sebelum kahwin lagi saya belajar masak. Saya masak nasi sendiri. Maknanya sebelum kahwin lagi saya belanja sehari. Kebiasaannya orang akan belanja RM10 sehari untuk makanan. Sehari lah, biasanya lah. Tapi saya sendiri, saya masak nasi sendiri. Kadang masak lauk sendiri, makan telur je. Mungkin RM5 dan kurang lah sehari untuk saya seorang. Dan saya biasakan dengan benda tu. Lepas tu saya buka, saya start niaga masa cuti 3 bulan selepas sebelum kahwin lagi, masa lepas habis CFS kan. Saya start niaga lai cikang. Tahu kan, saya niaga lai cikang dekat Bazar Ramadan. Start daripada situ saya teruskan sampai sekarang. Jadi bila ada apa-apa carnival memang saya akan masuk dan jual. Dan pendapatan lain saya saya ada kereta dan motor. Macam mana saya beli kereta dan motor tu, mula saya beli motor dulu dengan harga cash. Sebab sebenarnya saya minat nak beli motor besar. Tapi sekarang saya ada motor besar tapi tak berapa besar bagi saya. Tapi sebab saya pilih motor yang tak berapa besar tu, sebab saya dah rancang untuk saya beli kereta. Kalau saya beli motor yang besar, saya akan ada hutang. Saya takkan mampu untuk beli kereta. Jadi saya tahan niat saya nak beli motor yang lebih besar. Saya beli motor yang murah sikit. Saya bayar cash dan kereta tu saya beli selepas saya beli motor tu. Dan saya plan dengan duit kereta sewa tu, saya akan bayar balik duit kereta saya. Jadi saya dapat kereta dengan secara macam percuma dapat. Tapi kena usaha lah. Usaha nak buat kereta sewa tu bukan mudah. Banyak juga ujian dia. Lepas tu macam sekarang saya cuma ni lah, cari sumber pendapatan sampingan. Lepas tu dan bergantung juga kepada duit pinjaman saya dan pinjaman dia sekali lah. Dua-dua pinjaman. Lepas tu kena tolak ansur lah pasal duit ni. Sebab kena faham kita masih belajar. Jadi tak boleh nak 100% dekat suami tu. So kena bekerjasama. Maknanya duit kita tu kita tolong antara satu sama lain. Kalau dia ada duit lebih, dia bagi. Saya ada duit lebih, saya bagi. Maknanya macam itulah untuk
survive masa belajar ni. Dan saya letakkan matlamat saya, lepas saya grad, maknanya saya akan ada pendapatan berapa. Saya tak nak cakap lah, tapi saya ada set lah berapa yang saya nak. Dan bila kita ada matlamat yang jelas, kita akan usaha untuk capai matlamat kita tu. Jadi sangat penting untuk kita ada matlamat yang jelas. Sebab tu kita kena listkan apa yang kita nak capai, supaya benda tu kita